Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk hadis sahih. InsyaAllah untuk takrif hadis sahih ialah hadis sahih terbentuk dari dua perkataan, iaitu perkataan hadis dan juga perkataan sahih. Hadis merupakan setiap yang datang daripada Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, sama ada ucapan beliau, ucapan baginda, perbuatan baginda, perlakuan serta sifat-sifatnya. Itu adalah hadis. Manakala maksud erti sahih ialah benar, betul ataupun tepat. Kemudian definisi hadis sahih, hadis sahih menurut ulama, hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya oleh perawi yang adil dan sempurna penjagaannya dari awal sanad hingga ke akhirnya, beserta tiada pada hadis tersebut syaz dan juga ilah yang merosakkan kesahihan hadis tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Syarat hadis sahih. Antara syarat-syarat hadis sahih ialah yang pertama, mestilah mempunyai sanad. Yang kedua, sanad yang bersambung, iaitu mestilah menerima hadis tersebut daripada perawi yang sebelumnya. Yang ketiga, perawi yang thabit, iaitu sempurna ingatan dan bersifat adil. Thabit terbahagi kepada dua bahagian, iaitu thabit sadari dari segi hafalan dan thabit kitabi, iaitu dari segi penulisan. Yang keempat, tiada syaz ataupun keraguan serta tiada ilah atau kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis tersebut daripada mencapai darjat sahih. Seterusnya, hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis sahih sama seperti yang telah diterangkan takrifannya dalam bahagian definisi hadis sahih. Hadis ini menjadi sahih disebabkan sifat-sifat hadis sahih itu ada pada hadis yang dihukumkan sebagai sahih. Contoh bagi hadis sahih li zatihi adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih ini jelas dan tidak diperkuat dengan hadis sahih yang lain. Okey, seterusnya adalah hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah satu hadis sahih yang sama seperti hadis sahih li zati, di mana sanadnya bersambung sehingga penghujung, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil dan juga dhabit, dan juga tidak ada sebarang syaz, iaitu kejanggalan maupun illat, kecacatan yang wujud pada hadis. Tetapi yang menjadi perbezaan antara hadis sahih li ghairi dengan hadis sahih li zati adalah dalam aspek kedhabitan perawi, kerana kedhabitan perawi yang meriwayatkan hadis sahih li ghairi ini adalah kurang sedikit berbanding hadis sahih li zati. Dalam erti kata lain, hadis sahih li ghairi ini juga boleh difahami sebagai satu hadis sahih yang di mana kesahihannya diperkuat dengan keterangan yang lain. Antara contoh hadis sahih li ghairi adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, kalaulah tidak kerana akan menyusahkan ke atas umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka supaya bersuci setiap kali hendak bersolat. Bagi hadis ini, dalam kitab Ulumul Hadis Al-Imam yang dikarang oleh Ibnu As-Salah ada menyatakan bahawa perawi ketiga dalam hadis tersebut, iaitu Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, bukanlah seorang perawi yang dhabit, sehingga menyebabkan hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis hasan. Tapi kemudiannya terdapat riwayat daripada perawi-perawi lain yang lebih dhabit yang mendukung periwayatan hadis ini, maka hadis ini telah diangkat menjadi hadis sahih li ghairi. Antara contoh hadis sahih ialah Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim.
Seterusnya ialah perbezaan di antara hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian perawi yang mempunyai sifat yang adil, lagi dhabit, sanad yang bersambung, hadis yang tidak mempunyai illah dan juga syaz. Para ulama bersepakat bahawa hadis ini boleh dijadikan dalil ketika berhujah. Hal ini kerana hadis ini memenuhi syarat-syarat ataupun ciri-ciri sesebuah hadis. Seterusnya ialah hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bersifat adil, sanad yang bersambung, tiada syaz dan juga illah. Hadis ini dikurangkan martabatnya berbanding hadis sahih kerana perawinya mempunyai ingatan dan agak lemah. Akhir sekali ialah perbezaan bagi hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang mempunyai kurang satu ataupun lebih syarat sesebuah hadis. Hadis ini ditolak oleh para ulama sebagai sumber rujukan atas beberapa sebab. Antaranya ialah kelemahan dari segi perawi, sanad yang terputus, matan yang tidak bersambung, mempunyai illah dan juga syaz. Para ulama bersepakat bahawa hadis ini tidak boleh dijadikan dalil ketika berhujah. Namun dari segi pengamalannya, para ulama bersisilahan pendapat dalam menentukan sama ada boleh diamalkan di dalam fiqhul amal, iaitu kelebihan beramal dengannya.